Sambung dengan muka surat 242 juzuk 13. Allah SWT bagi tahu, demikianlah cara kami kukuhkan Nabi Yusuf di Mesir sehingga dia dapat pergi ke mana saja dia nak. Dia beginilah caranya Allah Ta'ala bagi tahu, kami bagi rahmat pada siapa yang kami kehendaki. Dan kami tidak akan sia-siakan pada siapa yang buat baik. Wala ajrul akhirati khairun lil ladzina amanu. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala nak ingat pada kita ni, ini ganjaran dunia, ganjaran takwa, ganjaran kesabaran, tamkin Allah Ta'ala bagi. Adapun ganjaran akhirat lebih baik lagi. Wala ajrul akhirati khair. Kalau tak dapat di dunia pun, yang pastinya akhirat pasti akan dapat. Wali ajrul akhirati khair. Sesungguhnya balasan di akhirat lebih baik lagi kepada orang yang mana beriman dan wa kanu yattaqun, dan mereka sentiasa jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlalulah masa yang berlalu, seperti mana mimpi raja tu. Maka Nabi Yusuf telah tadbir sebagai penasihat kerajaan. Maka negeri Mesir jadi makmur, maju. Sehinggalah selepas 14 tahun, tahun ke-15, tahun ke-16, maka orang ramai mari minta bantuan daripada kerajaan Mesir. Ketika itu ekonomi Mesir itu maju, dan termasuk yang mari pun adik-beradik Nabi Yusuf. Adik-beradik Nabi Yusuf daripada Madian. Daripada Madian. Jadi dia mari minta bantuan makanan. Jadi minta bantuan makanan bukan saja kena bayar. Jadi apa yang berharga di tempat kita tu sebagai nilai banyak mana boleh bagi bantuan. Jadi seluruh negara sekitar tu yang terjejah kerana kemarau panjang yang melanda, negeri lain tak tahu. Negeri Mesir yang tahu. Allah SWT bagi mimpi pada Raja Mesir dan Nabi Yusuf yang tadbir. Ini pentadbiran Allah SWT untuk majukan negara dan untuk musnahkan negara ni cara Allah. Kita tak tahu ni pentadbiran Allah SWT. Mana di sebalik kisah ni seluruh dunia berlaku lagu mana, itu semua adalah pentadbiran Allah SWT. Dan termasuk yang mari minta bantuan kerajaan Mesir ni adik-beradik Nabi Yusuf. Wajah ikhwati Yusuf, Allah nak bagi tahu. Maka datanglah adik-beradik Nabi Yusuf. Fadakhalu alaihi, lalu masuk jumpa dia. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf kenal adik-beradik dia tak kenal. Kalau chair pun ada meh-meh pun buat tak suka, tidak ada gambar dia. Bagaimana adik dia tahu dulu dari telaga jual pada orang musafir, tiba-tiba jadi menteri, tak masuk. Dia jual sebagai hamba, daripada kedudukan hamba tu tiba-tiba jadi menteri ni tak tahu kira-kira tu. Hisab tu tak ada. Ini cara pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yusuf, bila mereka masuk menghadap Nabi Yusuf untuk minta bantuan tu, Nabi Yusuf kenal. Tapi mereka adik-beradik dia tak kenal Nabi Yusuf. Walamma jahazahum bijahazihim, jadi bila mereka sudah bagi tahu dah kepada dia dan Nabi Yusuf bagi bantuan, ketika mana mereka bersiap untuk balik, maka Nabi Yusuf kata pada mereka, "Ituni bi akhil lakum min abikum." Lepas ni kalau nak mari minta bantuan pula, bawa sekali lah. Bawa sekali adik kamu daripada ayah kamu tu. Jadi tahu mana ni? Tahu masa interview tu lah. Sebelum minta bantuan kan, isi borang dulu. Isi rumah berapa orang, adik-beradik berapa orang, lelaki berapa orang. Di rumah ada berapa orang, sekarang ada berapa orang. Bila cerita-cerita, ni seorang lagi duduk mana? Yusuf. Tu hilang, royak, ada. Tak tahu duduk mana, hilang lah. Adanya Bunyamin, adik yang mana adik-beradik Nabi Yusuf. Jadi bawa seorang lagi tu. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul muzin. Kamu tak lihatkah bagaimana aku telah sempurnakan timbangan dan aku sebaik-baik orang yang melayani tetamu, sebaik-baik. Fa illam ta'tuni, tapi kalau lepas ni nak minta bantuan kamu tak bawa dia, maka kita tak layan dah. Itu dalil alamat kamu pelawak tipu tu. Ni halah Nabi Yusuf. Fala kaila lakum indi. Kalau kamu mari sekali lagi tak bawa dia, tak bawa Bunyamin, maka tidak ada bagi kamu lagi tukar wala taqrabu, dan kamu tidak boleh hampir. Sekarang ni kita layan khusus ni sebab Nabi nak hubungan. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'in. Berkata adik-beradik Nabi Yusuf, kami akan pujuk ayah dia dan kami pasti akan buat, akan minta, akan datang, akan buat seperti mana tuan ayat. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim. Lalu Nabi Yusuf pula, Nabi Yusuf kata pada pekerja-pekerja dia,
pada pekerja-pekerja dia tu, ij'alu bida'atahum fi rihanim. Letak semula barang-barang berharga tu karya tu, letak semula di atas kenderaan mereka. Apa? Sebab nak suruh mari semula, la'allahum ya'rifunha, supaya mereka dak menghargai dak kebaikan yang Nabi Yusuf buat pada mereka. Bila mereka sampai pada keluarga mereka nanti, kalau tak bagi semula bagi berharga ni, tak nak boleh ada pula agak. Muka tahu dah orang susah, tunggu makanan habis pula agak. Lambat pula. Nabi Yusuf nak segera mari. Sebab dia sekarang dah keluarga muka interview dah kan. Susah, keluarga susah belaka, nak tolong belaka. Tak. Jadi ini cara Nabi Yusuf lah, Nabi Yusuf. Jadi tak perlu iskal. Tak orang kata, Nabi Yusuf ni apa dia? Khianat ke dia? Mana bagi-bagi kerajaan tu bagi semula dah. Gaji dia tu dia seorang. Tak ada siapa dia. Tak, tentu dah dia guna gaji dia. Tak, makanan-makanan yang dia ambil tu dia bayar guna gaji dia. Tak ada iskal tu. Cuma dia bagi berharga semula tu supaya bila adik-beradik dia balik, cek semula tengok, ada semula, mana boleh pergi minta pula. Falamma raja'u ila abihim, jadi bila mereka balik sampai ke rumah, lalu mereka kata pada ayah mereka, ya abana, wahai ayah kami, muni aminal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna. Mana lepas ni lah anak dia bagi tahu, ya ayah, sekarang ni kita dapat bantuan, lepas ni kita tak boleh dah minta bantuan lepas ni. Tak. Kalau nak juga agak kena hantar, kena Bunyamin tu kena pergi sekali bersama kita ni baru boleh. Dan kali ni kami benar-benar akan jaga dia, kami tidak akan khianat. Maka Nabi Yaqub bila dengar je nak ambil Bunyamin pula kan, teriak kisah lama lalu. Ini kesedihan Nabi Yaqub AS. Qala hal amanukum alaih kama amintukum ala akhi. Tak. Mu nak suruh aku percaya pada kamu seperti mana aku percaya pada kamu kenal dengan abang dia dulu. Wallahu khairun hafizah. Allah lah sebagai penjaga sebenarnya, bukan kamu tak boleh jaga. Wa huwa arhamur rahim. Allah lah yang maha pengasih, yang lebih kasih, yang paling mengasihi hamba dia. Jadi walamma fatahu mata, bila mereka buka barang-barang mereka ni, wajadu bida'atahum ruddat, mereka dapati tak barang-barang berharga yang mereka bawa tu untuk tukar dengan makanan ni dikembali semula pada mereka. Lalu mereka kata, ya abana manawi, wahai ayah, nak gapo lagi kita ni, tak baik kita semua ni, tak membesar mesin. Hadhi bida'atuna ruddat, ya ni tengok ni barang-barang berharga kita ni kembali semula pada kita. Dahlah bagi gandum, bagi makanan. Dengan nilai ni, wa namiru ahlana wa nahfaz, dengan barang-barang berharga kita ni kita boleh tukar pula, wa namiru ahlana, boleh bawa makanan kepada keluarga kita lagi, dan kami akan jaga dak saudara kami ni. Wa nasdadu kaila ba'ir, dan kita boleh tambah dak satu ekor unta lagi makanan. Dalika kailun yasir, ini satu benda yang macam percuma, dak Allah Taala bagi mudah-mudah pada kita ni. Maka Nabi aku kata, lan ursilahu ma'akum, aku tidak akan hantar dia, aku tidak akan lepaskan dia bersama dengan kamu sekali ni, hatta tu'tuni mawthiqan minallah, sehingga kamu bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu akan bawa dia balik semula, kecuali an yuhata bikum, kecuali bila kamu dihalang, tak disekap, tak boleh nak buat apa nak. Jadi semua adik-adik Nabi Yusuf bersedia dak buat perjanjian dengan sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Yusuf kata, qala Allah ala ma naqulu wakil, maka Allah lah atas apa yang kita ucap perjanjian tadi tu sebagai wakil, sebagai penjaga, sebagai pemelihara perjanjian ni. Wa qala ya baniyalah, maka Nabi Yaqub nasihat pada anak dia. Ini usaha daripada Nabi Yaqub supaya tak kena musibah. Wahai anakku, la tadkhulu min babin wahid, kamu bila pergi Mesir sekarang ni jangan masuk sekali ramai-ramai, jangan tarik perhatian orang. Wa dkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah daripada pintu yang berlainan. Tak semua ni tak siwi, tak tarik perhatian orang lah, takut ada orang deki, takut macam-macam. Wa ma uni ankum min Allah, wala bagaimanapun aku tidak dapat menyelamatkan kamu daripada apa yang Allah tentukan sedikit pun. Inil hukmu illa lillah, keputusannya hanya milik Allah yang menentukan segala-galanya. Dan hanyalah pada dia aku bertawakal, dan hanya pada dia lah hendak orang bertawakal itu bertawakal. Walamma dakhalu, jadi mereka pun dengar kata Nabi Yaqub, bila mereka masuk negeri Mesir, mereka masuk seperti mana ayah mereka suruh. Allah Taala bagi tahu, maka yughni anhum min Allah min syai', itu tidak bagi menahwak sedikit apa daripada perancangan Allah, pentadbiran Allah SWT, melainkan mata-mata hajat Nabi yang ada pada Nabi Yaqub yang anak dia, yang Allah SWT biar benda itu berlaku. Ini usaha manusia. Ni Allah Taala nak bagi tahu atas Nabi pun
Usaha ni sekadar tak, dia tak bagi kesan dari sudut mudarat manfaat sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la wala bagaimana pun Allah Taala bagi tahu Nabi aku ni lazu ilmin, seorang yang mana memiliki ilmu yang kami ajar pada dia, tapi kebanyakan manusia tidak erti. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilai akha, bila mereka masuk jumpa Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf tu pergi pada saudara dia tu Bunyamin. Rindu dah lama tak jumpa ni, kita kena gambar gitulah. Lepas tu ambil Bunyamin, kecek dengan Bunyamin. Hak lain tak layak, hak lain bukan jumpa belakang dah, hak lain interview belakang dah. Tak sebelum ni. Jadi adik-beradik dia pun tak syak lah. Tak, sebab hak ni seorang tak kecek lagi. Jadi Nabi Yusuf pergi jumpa adik. Maka bila masuk bersendirian tu, maka Nabi Yusuf kata, "Inni ana akhuka." Aku ni saudara kamu. Pada tabtais bima kanu ya'malun. Jangan kamu sedih. Jangan. Berkenaan dengan apa yang mereka buat. Apa pujuk ni? Bila bagi tahu ni aku abangmu tu tak ada. Adik sore lama berpuluh tahun Nabi Yusuf tak ada ni. Tak, duduk dengan adik-beradik mak lain. Ada adik-beradik mak lain. Adik-beradik tu lah. Tapi ini keadaan seperti mana Nabi Yusuf pernah rasa dah masa dia kecil mula tu. Tentu dah keadaan Bunyamin lebih kurang sama lah. Mesti ada kesal juga. Tak, dia jiwa tu sedih dari bila tahu kan. Tak, maka nampak kesedihan dia tu Nabi Yusuf kata pada dia, jangan sedih lagi berkenaan dengan apa yang mereka buat. Lalu ni perancangan Nabi Yusuf. Walamma jahazam bijahazim ja'ala siq. Jadi bila mereka sebut buat persiapan untuk balik, ni cara Nabi Yusuf nak ambil Bunyamin, nak kekal, nak duduk, tak suruh Bunyamin balik semula. Sebenarnya nak bawa belakang, ni cara Nabi Yusuf. Bila mereka adik-adik dia sudah ambil kira belakang barang berapa tu dapat tak, buat persiapan nak balik, ja'ala siqayata fi rahli akhi. Nabi Yusuf letak as-siqayah. Siqayah ni apa dia? Tempat minum, alat untuk minum, istana lah kita kata, kerajaan. Di atas apa dia? Kenderaan akhir dia, dalam kenderaan Bunyamin. Dia letak atas huta Bunyamin ke kuda Bunyamin ke. Summa adzana muadzdinun ayyatuhal 'ir innakum. Kemudian dia suruh seorang, dak ala apa dia? Wahai dak rombongan yang mari ni minta bantuan ni, innakum lasarikun. Kamu ni pencuri. Kamu ni pencuri. Jadi adik-adik Nabi Yusuf bila dengar dak rombongan dia disuruh, ramai-ramai belakang orang dengar belakang ni dak tuduh curi kan. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafkirun. Dak, ini sebenarnya Allah SWT jadi keadaan ini untuk balas semula. Apa-apa kejahatan kan Allah Taala akan balas semula. Ini alamat Allah Taala tak tanda saya lagi lah. Tak. Pada dia buat Nabi Yusuf dulu masih kena juga. Tak. Situasi begini pun balas saya daripada Allah. Kerana dosa kan. Daripada itu hatta duri pun yang kita kena kerana dosa kita. Kerana dosa kita. Jadi ini pun berlaku. Tak. Kesilapan-kesilapan yang dia buat dulu untuk Allah Taala bersihkan tu, Allah Taala datangkan keadaan-keadaan lagu ni. Keadaan-keadaan lagu ni sebagai kafarah. Jadi mereka bila dituduh curi, bayar ke suasana memalukan, mari minta bantuan tiba curi. Tak. Lalu adik-adik dia paling qalu wa aqbalu alaihim, tanya madza tafkinun, ilagah apa dia ni? Tak, tuduh kami curi ni. Maka orang di sana pun orang kerajaan kata nafkidu su'al malik. Tak, kami lah tak alat timbangnya kata ataupun alat apa dia? Untuk timbang lah, alat untuk timbang. Milik kerajaan. Waliman ja'a bihi, siapa dia boleh bawa ni, siapa boleh mari semula ni, himlu ba'irin, dia dapat upah, dapat bonus himlu ba'ir, seberat seekor unta makanan. Wa ana bihi za'im, dia saya sebagai penjamin. Qalu tallah, tengok ni adik-adik Nabi Yusuf ni juruh dah ni. Qalu tallah, mereka kata tallah, demi Allah, laqad alimtum, sesungguhnya kamu tahu kan, kami mari sini ni bukan nak buat, bukan nak ganggu, bukan nak buat kerosakan. Dan kami bukan pencuri. Tak. Jadi bila ayat lagu tu kan, maka orang kerajaan bagi tahu, fama jazaohu in kuntum kadhibin. Apa balasan orang manakala kami jumpa dia curi ni di kalangan puak kamu ni, balasan apa dia? Maka dia jazaohu man wujida fi rahli fa wajazau. Maka balasan dia, siapa-siapa bagi curi tu dijumpa di atas kenderaan dia, maka tuai dia tu sebagai balasan, sebagai balasan dia. Mana kena apa dia? Kena tangkap. Tuai dia kena bertanggungjawab. Dia dalam tafsir bagi tahu apa dia? Tak. Kena jadi hamba, kena khidmat dalam masa setahun. Tak. Kena khidmat dalam masa setahun, kena khidmat. Tak. Ini undang-undang kerajaan apa dia? Syariat Nabi Yaqub alaihissalam. Syariat Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab tu dia tanya tu, balasan lagu mana ni? Nak buat lagu mana ni? Tak.
Nabi Yusuf pun tahu. Tak, Nabi Yusuf pun tahu. Tak, sebab tu dia tanya adik-beradik dia tu. Dia adik-beradik dia buat sendiri bagi tahu. Tak. Balasan dia kalau jumpa barang yang dicuri tu, maka dia tu akan ditangkap. Kadzalika demikianlah kami balas orang yang buat zalim ni. Lalu fabada bi awayatihim qabla ya akhi. Lalu Nabi Yusuf pun tak suruh bekerja-kerja dia pergi cari. Dia mula cari tak daripada kenderaan-kenderaan adik-beradik dia lain sebelum Bunyamin. Ni cara semua. Tak suruh perasa sangat, kalau tidak nampak sangat berlakon. Tak. Dia mula cari hok lain. Akhir sekali tak kenderaan Bunyamin. Summa stakhrajaha min ya akhi. Kemudian dia keluar kan. Ni duduk dalam bersama barang Bunyamin. Maka kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami telah Allah kidna li Yusuf. Kami buat perancangan untuk bantu Yusuf. Kait ni perancangan secara senyap dah. Sama ada kebaikan atau keburukan. Allah Taala bagi tu. Demikianlah kami ajar buat lagu mana cara nak ambil adik dia kepada Yusuf, kami ajar. Maka li ya'khudha akhahu fi dinin malik. Tidak mungkin Nabi Yusuf dapat ambil adik dia tu kalau ikut undang-undang kerajaan Mesir. Ni din sini dengan makna qanun. Sebab tu din dengan makna qanun, bukan semata-mata agama. Mengikut undang-undang kerajaan Mesir. Illa an yasha, melainkan bila Allah Taala kehendaki. Narfa'u darajatin man nasha, kami angkat darjat pada siapa yang kehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang tahu tu ada lagi yang lebih tahu. Ada lagi yang lebih tahu. Jadi bila berikat Bunyamin, bersumpah dengan nama Allah depan ayah nak balik semula Bunyamin, berlaku lagu ni, tengok ni Allah Taala. Qalu in yasrik, adik-beradik dia bila berikat kan daripada kumpulan dia, jemaah kita tetap adik-beradik kita, tetap jemaah kita ni dia bagi kesal pada ketua kumpulan tu. Ni jawab petbon lah ni. Tak. Qalu in yasrik, maka dia kata bila berikat kan, in yasrik faqad saraqa akhun lahu, tapi berikat depan Nabi Yusuf. Dia ni curi. Patut curi, habis dia pun curi juga. Ini kata-kata bukan Nabi Yusuf pernah curi, tak ada. Tak. Ini kata-kata apa dia? Kata-kata bahasa kita Kelantan bolah lah. Tak. Nak selamatkan keadaan, nak selamat air muka. Tak. Ini biasa. Tak. Nak marah kan bila kita malu kan tak. Maka kita nak menyalahkan orang. Nak menyalahkan orang. Dia nak menyalahkan adik dia, nak menyalahkan siapa dia lagi? Keturunan siapa dia ni? Abang dia gitu juga ni. Abang dia kita ayat ilah tu gitu juga. Ini muka tahu dah keadaan kan tak. Muka tahu dia, ayah dia orang Juh, dia pun kata dia orang Juh belakang tak. Cuma ada seorang abang dia, tak, adik Bunyamin ni. Maka bila keadaan berlaku lagu tu kan, air muka dia kena jaga air muka dengan Nabi Yusuf sebagai menteri Mesir ni, dia rapat, dia ingat tak ada apa. Tak. Jadi sifat manusia, jiwa manusia ni. Tak, bila berikat dengan lagu tu nak selamat kan, dia kata dia ni pencuri. Abang dia pun curi juga. Sudah abang dia tu Nabi Yusuf dah. Kata depan tuai dia. Fa asarha, lalu Nabi Yusuf kata fa asarha Yusuf. Tak, Nabi Yusuf pun kata senyap-senyap pada diri dia, walam yubdiha lahum, tidak zahir lagi depan mereka tu. Qala antum syarrum makaka. Pak mung lebih teruk lagi benar ya. Pak mung lebih teruk lagi sebenarnya. Wallahu a'lam bima. Allah lebih tahu apa yang kamu sifatkan. Jadi adik-adik Nabi Yusuf bila berlaku keadaan lagu ni tak skor kan. Tak, qalu ya ayyuhal aziz. Tak, pujuk Nabi Yusuf. Wahai aziz, tak, menteri ni. Inna lahu aban syaikhan kabir. Dia ni ada ayah yang sangat tua dah. Tak, ginilah fakhudh ahadana makana. Ambil kami lah. Tak, sabar tahan ni. Mana ni insah dah ni. Tak, ganti salah seorang daripada kami. Jangan ambil dia. Dia ni kira maaf lah atas dia balik. Sebab ayah dia sayang sangat dia ni. Tak ada dia pula kat kau sakit. Tak, fakhudh ahadana makana. Ambil salah seorang dari kalian kami ni. Inna naraka min, kami nampak kamu ni orang yang baik. Maka Nabi Yusuf kata, ma'adallah, maha suci Allah. Tak, aku nak tangkap orang yang mana man wajadna mata'ana indahu. Aku nak tangkap an na'khudha. Kami tidak akan tangkap melainkan orang yang mana kami jumpa bagi kami dengan dia. Kalau kami tangkap juga orang lain buat salah, orang lain kena ikat. Inna idzan la zalimun. Kami termasuk orang yang zalim. Tak, jadi bila adik-beradik dia falamma stai'asu minhu, bila mereka putus asa dengan Nabi Yusuf nak pujuk tu, khalasu najiyah. Jadi mereka pun dak kumpul sama-sama mereka mesyuarat. Berkata Abi sulung dia, alam ta'lamu anna bukankah kamu tahu bahawa kamu telah buat perjanjian atau kita telah buat perjanjian dengan ayah kita ni, dengan sebut nama Allah. Wa min qab farrattum fi Yusuf. Dan sebelum ni pun kita telah langgar dah. Kita telah tak sempurna dah janji kita dengan ayah kita berkenaan dengan Yusuf. Kayak ni adik dia Bunyamin pula ni. Tak. Maka abang dia putuskan gini, falan abrahal ard
aku akan berada di sini hatta ya'dana li abi, sehingga ayah bagi izin kembali baru aku boleh balik. Ataupun Allah Taala buat putusan untuk aku. Allah buat putusan untuk aku. Wa huwa khairul hakimin. Dia adalah sebab baik putusan. Tak untuk menyatakan kesalahan dia, rasa bersalah dia tu. Tak, dia teman Bunyamin. Dia rela duduk di Mesir, tak balik. Irji'u ila abikum. Kamu baliklah. Tak, bagi tahu pada ayah, ya abana, wahai ayah kita, inna ibnaka sara. Anakmu curi, begat curi. Dan kami tak tahu melainkan apa yang kami tidak saksi dia curi, tapi itulah yang diberitahu pada kami. Tak, begat. Wa ma kunna lil ghaibi hafidh. Dan kami tetap perkara ghaib kami tak tahu hakikat sebenar. Tapi begitulah, barang curi itu ada Pak Bunyamin. Kalau tak percaya agak, was'al qaryatal lati kanat kunna fiha. Tanyalah orang kampung bersama dengan kami. Tak, ketika mana di Mesir tu ada di tempat kita ni. Wal 'ira allati akum. Begitu juga tanya juga rombongan-rombongan yang balik ni daripada Mesir ni di kampung kita ni. Wa inna la sadiqun. Bahawa kami benar-benar jujur kali ni. Tapi tengok ni Allah Taala beritahu pada kita. Nabi Yaqub alaihissalam. Tak, dulu anak dia pelawak, dia kata gini, ni anak dia jujur dah pun. Tengok, tak tahu perkara gaib. Dia kata pada qala bal sab. Dah bukti kemah dah. Tanya orang kampung lagi, tanya rombongan dagang lagi. Dah ada orang saksi bukan adik-adik dia ya. Tapi tengok jiwa manusia kan. Qala bal sawwarat lakum. Sebenarnya ini perancangan jahat pakmu juga ni. Dah. Pakmu merancang benar nak ambil Bunyamin pula. Fasabrun jamil. Dah. Pada bagaimanapun sabar. Sabar. Asallahu an ya'tiyani bihi. Mudah-mudahan Allah SWT bawa semua anak aku ni semua sekali. Innahu wal alimul hakim. Allah ni maha alim, maha hakim. Wa tawalla anhum. Lalu berpaling daripada anak mereka. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Lalu mengeluh, aduhai, tak? Sedihnya atas kehilangan Yusuf, Wa biyaddat aynahu. Putih raja di mata dia, banyak menangis kerana terlampau sedih ni. Wa huwa kadhim, dalam keadaan dia menahan diri dia, menahan nak marah pada anak-anak dia. Qalu tallahi taftau. Anak dia pun tegur ayah dia ni, demi Allah ayah ni tak sentiasa duk ingat Nabi Yusuf sehingga menjadi masalah pada diri sendiri, sehingga sakit diri sendiri. Atau kamu akan jadi dengan sebab begini ni boleh jadi mati, atau takuna minal halikin. Maka Nabi Yaqub bagi tahu, tak sedih tak apa, tapi arah sedih itu dituju pada siapa? Qala innama ashku bathi. Tengok Nabi Yusuf, sesungguhnya aku mengadu kesedihan aku ni, tak, tekanan yang aku hadapi dan kesedihan yang aku hadapi ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadu pada Allah keperitan hidup kita, dan tekanan hidup kita ni dia bagi ta'abbud, dia tak ada masalah. Kalau tak boleh yang mengadu pada makhluk, mengadu pada makhluk ni tak boleh. Mengadu makhluk ni jadi masalah, lemah. Tak. Boleh mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi aku begini ni contoh dia. Aku mengadu, aku hanya mengadu kan keperitan aku dan juga kesedihan aku ni kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa alam minallah. Aku tahu tentang Allah apa yang kamu tak tahu. Aku tahu tentang Allah apa yang kamu tidak tahu. Ya bani yadhhab, wahai anak-anakku, idhabu, gilah semula. Fatahassasu, pergi cari Yusuf. Pergi cari Yusuf. Dan juga saudara dia tu. Wala tayasu min rahmah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah, dengan bantuan Allah. Innahu la ya'as. Tidak, ketahuilah tidak ada orang yang putus asa dengan Allah SWT, dengan rahmat Allah, dengan bantuan Allah, melainkan kaum kafir. Putus asa dengan Allah ni sifat orang kafir. Orang mukmin tidak. Tapi sampai sekarang ini tak tahu lagi Nabi Yaqub alaihissalam. Tak tahu tu. Allah Taala cerita pada kita ni. Kalau tahu dah relax dah, kalau tahu dah ada tak apa. Tak. Nidan, sedih, menangis. Falamma dakhalu alaih. Jadi bila ayah dia suruh pergi cari lagi. Tak. Maka rombongan ni adik-adik lagi jumpa lagi, pujuk lagi, buat rayuan lagi jumpa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun tahu dah mari dah. Qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur. Wahai pembesar Mesir, wahai menteri, massana wa ahlana ad-dur. Keluarga kami telah ditimpa musibah yang sangat besar. Wajibna bi bidaatin. Kami pun datang minta bantuan kamu dengan bawa barang yang mana yang tidak berapa bernilai. Fa'ufilana al-kaila, sempurnakanlah untuk kami timbangan ni. Wa tasaddaq alaina, kalau nilai itu tak sempurna maka sedekahlah untuk kami. Innallaha azil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah SWT akan menyempurnakan balasan orang yang mana buat bersedekah, bantu orang lain. Jadi Nabi Yusuf bila tengok keadaan lagu naik ada, mari sebelah kasihan. Belah kasihan. Dan memang Nabi Yusuf atur belah qadah lah ni. Nabi Yusuf ni husnul tarbiyah dia kan terbaik dah. Dia tahu dah. Maka Nabi Yusuf bagi tahu, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi.
Kamu tahu tak berkenaan dengan, kamu ingat lagi tak berkenaan dengan apa yang kamu buat pada Yusuf dan juga adik dia ketika mana kamu masa tu zaman jahiliah lagi. Jadi bila rakyat lagu tu, bila tanya lagu tu, dia cerita ni tak ada orang tahu tak. Bunyamin pun tak tahu tak boleh tanya lagu ni tak, moga rahsia sama adik mereka. Jadi baru perhati semula, tengok perhati muka tak menteri ni, qalu a innaka la anta Yusuf, bukankah kamu ni Yusuf? Moga adik-beradik dekat. Tak. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Berkata Nabi Yusuf, ini aku Yusuf dan ini adik aku. Qad manallahu alaina. Sesungguhnya Allah Taala telah bagi nikmat pada kami. Innahu, ni jawapan Nabi Yusuf ni. May yattaqi wa yusbir. Siapa dia bertakwa pada Allah, dia sabar ni, Allah Taala tidak akan sia-sia kepada seorang muhsin. Ini senjata Nabi tak, yang menyebabkan Nabi Yusuf diangkat oleh Allah SWT. Takwa dia, sabar dia, takwa. Dua perkara ni. Qalu tallah, maka mereka kata, demi Allah, laqad atharakallah, Allah SWT telah muliakan kamu banding kami. Sesungguhnya kami dulu benar-benar salah, telah melakukan kesilapan. Maka Nabi Yusuf kata, la tathrib alaikumul yawm. Tak. La tathrib ni apa dia? Tak. Kamu tidak akan tidak akan diungkitkan lagi. La tathrib alaikumul yawm. La tathrib, la ta'nib bahasa Arab. La ta'nib, la laum alaikum. Tak. Kamu tidak akan dihina lagi, tidak akan diungkit lagi. Tak, tetap perkara ni bermula hari ni. Tak, ni cara Nabi Yusuf baru dapat bagi jiwa ni. Yaghfirullah lakum. Semoga Allah Taala ampunkan dosa kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah yang Maha Pengasih. Idhabu biqamisi hada. Wa balik. Dah ambil baju aku ni, kemudian letak atas muka ayah kita. Ya'ti basi. Allah Taala akan pulihkan semula penglihatan dak Nabi Yakub. Wa'tuni bi ahlikum ajmain. Bawa semua keluarga kita ke Mesir. Jadi di sini hadirin hadirat permulaan duduknya Bani Israel di negeri Mesir sehingga zaman Nabi Musa AS. Mula duduk molek, muka ikut Nabi Yusuf kan, molek soleh, tak lama-lama buat zalim, tak lama buat zalim. Dia buat zalim pula sama-sama Bani Israel sendiri. Kita baca dah ada surah Yunus kan dah. Fa amana lahu min qaumi Musa ala khaufin min fir'aun wa malaihim. Allah bagi tahu telah beriman dengan Nabi Musa ni. Siapa dia? Golongan anak muda. Dalam keadaan takut pada Firaun, dia takut pada pembesar mereka. Jadi mana generasi daripada Bani Israel yang pergi hijrah ke Mesir ni jadi pembesar kakak. Tapi tak buat zalim, bersekongkol dengan Firaun untuk memperhambakan Bani Israel. Buat zalim. Jadi ini permulaan dia. Nabi Yusuf kata, ambil baju aku ni, letak atas muka ayah dia tu, maka Allah Taala akan pulihkan semula penglihatan. Baju lagu mana ni? Sudah. Tak. Cari baju Nabi Yusuf pula, masalah pula. Tak, baju keramat ni. Tak perlu. Jumpa tukar, cari tukar, cari baju pula. Tak ada. Ini mukjizat Nabi Yusuf. Tak. Dia Nabi, ayah dia Nabi. Falamma fasalatil 'ir qala abuhum. Jadi bila rombongan telah berlalu dah. Tak. Maka kata Nabi Yakub AS, inni la ajidu riha, aku bau Yusuf. Tengok ni, ayah bau Yusuf. Bau. Jadi drama Nabi Yakub dengan Yusuf ni panjang lah. Tak, panjang. Teringat Nabi Yusuf ni hilang lama. Nabi Yusuf seorang ayah. Tak. Tua pun saya juga. Tak. Inni la ajidu riha Yusuf, aku bau Yusuf. Laula an tufannidun. Kalau tidak kerana takut kamu tak mendustai aku, tak percaya pada aku. Tak, ayah dia kata aku bau Yusuf. Jadi anak-anak dia duduk bersama Nabi Yakub tu di tempat mereka tu, tallah innaka, demi Allah kamu wahai ayah lafi dalalikal qadim, masih lagi duk tinggal lama lagi. Tak ada dah. Tapi falamma anja al-bashir alqah, bila siapa je rombongan tu dengan bawa berita gembira tu, lalu letak baju dia atas muka ayah dia tu, fartadda basira, pulih semula penglihatan. Qala alam, dan Nabi Yakub bila tahu berita tu, alam aqul lakum, bukankah aku telah bagi tahu kepada kamu, aku tahu daripada Allah apa yang kamu tak tahu. Tak. Qalu ya abana, lalu mereka kata wahai ayah, istaghfir lana dhunubana, minta ampunlah untuk kami dosa-dosa kami ni, inna kunna khati'in. Tak, sesungguhnya kami telah melakukan kesilapan. Tak, Nabi Yusuf doa lalu, tapi ayah dia kata nanti dah waktu malam. Sebab apa? Sebab tak ada lagi rasa tak puas hati, tak terkilat, tak perbuatan anak sendiri.
Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Ataupun kita kata nak doa pada waktu yang mana yang paling mustajab lah. Berkata ayah dia, aku akan doa untuk kamu, minta ampun daripada Allah SWT. Innahu wal sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun Maha Pengasih. Jadi bila mereka masuk jumpa Nabi Yusuf, awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu. Lalu Nabi Yusuf sambut dia. Lalu berkata Nabi Yusuf, silakan masuk negeri Mesir, insya-Allah dalam keadaan aman. Lalu Nabi Yusuf letak kedua ibu bapa dia tu di atas arash, di atas singgasana dia. Wa kharu lahu sujada. Dari semua tu, semua adik-beradik dia tu sujud hormat pada Nabi Yusuf. Wa qala ya abati, maka berkata siapa dia? Nabi Yusuf pada ayah dia, hadza ta'wilu ru'ya. Wahai ayah, inilah maksud mimpi aku sebelum ni, yang aku bagi tahu pada kamu sebelum ni. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Sesungguhnya Allah SWT telah jadikan mimpi itu kenyataan sekarang ni. Wa qad ahsana bi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah buat baik padaku. Ketika mana dia keluarkan aku daripada penjara, kemudian bawa kamu daripada kampung, daripada mai ke sini. Selepas Allah SWT, selepas ba'da'an nazara syaitanu baini, selepas syaitan telah ganggu di antara aku dengan adik-beradik aku. Salah ke syaitan. Ini cara Islah ni. Tak panduan daripada Nabi Yusuf ni. Sebab tak ada tasrik dah, tak kaya keji dah perbuatan abang-abang dia sebelum ni. Jadi bila cerita semula ni, ini perkataan untuk menyatukan hati ni. Selepas syaitan telah menyebabkan kita adik-beradik ni berbalah. Inna rabbi latifun lima yasha. Ni kan, sesungguhnya Tuhan aku latifun lima yasha. Dia perkataan latif mai pula. Latifun lima yasha. Latif gapo ni? Tengok ni Allah Taala atur belakang. Allah Taala buat adik-beradik dia rasa hasad, kemudian musyarak nak apa Nabi Yusuf ke mana. Di sebalik mereka tu Allah Taala bagi tu dia latif. Ni latif. Nabi Yusuf duduk dalam telaga sore ni, Allah Taala tahu dia ada. Nabi Yusuf jadi hamba orang duduk khidmat tu, Allah Taala perhati hamba. Allah Taala ada. Nabi Yusuf di penjara ke bertahun-tahun, Allah SWT ada. Nabi Yusuf tu latif. Dia yang tadbir belakang, dia yang atur belakang. Dia latif. Inna rabbi latifun lima yasha. Innahu huwal alimul hakim. Dia ni maha mengetahui, maha bijaksana. Dia tadbir. Rabbi qad ataitani. Kemudian Nabi Yusuf tadarra' pada Allah SWT, doa pada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani min, kamu telah bagi pada aku kerajaan, pemerintahan, wa 'allamtani min ta'wil ahadits, dan kamu telah ajar pada aku lagu mana nak tadbir, sama ada mimpi ataupun maksud daripada mimpi itu. Fatiras samawati wal ard, wahai Allah, penciptaku yang menjadikan langit-langit dan bumi, kamulah pelindung aku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, dan ini permohonan daripada Nabi Yusuf. Wafatlah aku dalam keadaan musliman, serah diri pada Allah. Wa alhiqni bisan, masuklah aku bersama dengan orang yang soleh. Ini habis cerita. Zalika min amba, itulah berita ghaib yang kami wahyu pada kamu wahai Muhammad. Wa ma kunta ladahim, ketika itu kamu tak ada pun. Id ajma'u amrahum, ketika mana mereka buat perancangan, tentang perancangan mereka tu untuk hapuskan Nabi Yusuf, untuk buang Nabi Yusuf. Wa ma aktsarun nas walau harasta bi'minin, pada bagaimana Allah Taala bagi tahu tidaklah ramai manusia ni akan beriman walaupun kamu sangat ingin manusia beriman. Allah Taala bagi tahu. Ni Allah Taala gambar keadaan Nabi. Wa ma tas'aluhum alaihi min, dan kamu tak minta daripada mereka sebarang upah kamu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala bagi, bahawa tak boleh beriman ni sebab manusia tak guna kewarasan dia, pendengar dia, penglihatan, nikmat yang Allah Taala bagi tu. Wa ka'ayyim min ayat, bahawa banyak bukti-bukti kebesaran Allah, kehebatan Allah, sama ada di langit ataupun di bumi, yamurruna 'alaiha, yang mana manusia ni lalu tengok, wahum anha murid, tapi mereka berpaling. Macam mana nak bagi iman orang lagu ni? Wa ma yu'minu aktsaruhum, dia tidak beriman kebanyakan mereka dengan Allah, melainkan musyrik. Beriman tapi syirik pula dengan Allah, sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu, adakah mereka rasa aman bahawa tidak datang pada mereka azab ghasyiyatun min, tidak akan di datang azab daripada Allah Subhanahu wa taala, au ta'tiyahumus sa'ah, ataupun datang pada mereka kiamat secara tiba-tiba, adakah mereka tak sedia? Adakah mereka rasa aman gitu? Mana tak boleh rasa aman lagu tu. Qul, oleh kerana itu katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan aku, ad'u ila Allah ala basir, aku ajak manusia pada Allah ala basiratin, ala basir, di atas basirah, di atas perkara yang sangat jelas. Jelas ke apa? Ajak orang pada Allah. Tak. Ajak orang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ajak orang supaya jadi hamba Allah Subhanahu, seperti mana aku jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jelas.
jelas tetap Allah Khalik, tak kita ni makhluk, Allah Razik, kita ni marzuk, Allah SWT yang terbih belakang, Allah Alim, tak kita tak tahu sebab ikut belakang. Itu basirah jelas tetap Allah SWT, jelas tetap hakikat kita. Ana wa manita, begitu orang yang aku dan juga orang yang ikut aku, dia kena jelas lagu ni. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, tak, daripada aku termasuk di kalangan yang musyrik pada Allah SWT, syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala bagi tahu pada Nabi, wa ma arsalna min qablika illa, kami tidak pernah utus rasul sebelum kamu wahai malaikat rijalan. Sini dalil mana ada nabi perempuan. Allah bagi tahu, kami tidak utus sebelum kamu wahai mana-mana rasul malaikat lelaki-lelaki yang kami wahyukan kepada mereka daripada penduduk negeri. Afalam yasiru fil, kamu tak perhati ke, tak berjalan ke di atas muka, tengok bagaimana kesudahan orang sebelum mereka, sebelum orang Mekah ni. Wala darul akhirati khair, ketahuilah kehidupan akhirat lebih baik lagi kepada orang bertakwa. Afala ta'qilun, kamu tak semikir lagi. Masih lagi ayat ni dituju pada orang Mekah ni, orang Mekah. Hatta idza stai'asa rusul, ni pun di antara ayat masalah. Sehingga idza stai'asa rusul, sehingga rasul putus asa. Putus asa dengan kamu ni. Ni. Hatta idza stai'asa rusul, putus asa dengan orang, dengan umat tu. Bukan dengan Allah. Dengan Allah tak boleh putus asa dengan Allah, kafir. Tak. Di sampai tahap tu Allah SWT akan uji ni hamba ni. Allah nak bagi tahu, tak, sehingga rasul yang penuh syafaqah, yang penuh rasa kasih belah, kasih sayang pada umat ni dah dakwah berterusan, sehingga Allah Taala bagi tahu bila nusrah akan datang ni, hatta idza stai'asa rusul, sehingga rasul-rasul yang diutus tu rasa putus asa dengan umat tu. Ketika itu baru Allah Taala akan datang bantuan nusrah, sama ada putus azab. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka sangka, tak, rasul berat sangka ke apa, annahum, bahawa umat mereka ni qad kudzibu, khudibu sini khudiu, tak, telah tipu, khianat, taksir, tunduk. Ataupun dalam qiraat lain annahum qad kadzabu, tak, kadzabu, qiraat lain kadzabu. Qiraat kita ya kudzibu, hafaz kita ni Ibnu Katsir, Nafi', tak, semua tu mereka kadzabu, tak, qad kadzabu. Allah Taala bagi tahu, Allah SWT akan datangkan nusrah bila rasul ni putus asa dengan umat dia sangka bahawa umat dia ni mendusta, tak si beriman dah dengan dia, ataupun putus asa dengan rasa sangka umat dia ni tipu dia, tak si tunduk dah. Khudi'u ja'ahum nasruna, ketika itulah baru dah datang nasruna, bantuan daripada kami. Maka panuji aman nasya, kami akan selamat siapa yang kami kehendaki. Ayat ni nak baca, kita kena gambar semula tentang Nabi dan orang Mekah ni, tentang mujadalah Nabi dengan orang Mekah, bermula daripada surah Isra lagi. Surah Isra, selepas surah Isra, surah Yunus, lepas surah Yunus, surah Hud, lepas surah Hud, surah Yusuf. Jadi dia sambung situ lagi gambar dia. Cerita ni sebenarnya tasliyah untuk Nabi dan para sahabat. Untuk Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Sebenarnya ayat-ayat ni pula ni berkenaan dengan orang Mekah, orang Mekah yang tak si beriman dengan Nabi, tak si tunduk pada Nabi. Jadi Allah Taala bagi tahu, seperti mana rasul-rasul sebelum ni, bagaimana bila Allah Taala datang nusrah, bila Allah Taala datang, sehingga rasul tu putus asa. Dari riwayat lagu ni supaya Nabi jangan putus asa lagi lah, tak, sabar lagi. Kalau Nabi mula putus asa, Nabi nak berhenti buat dakwah dah, maka bahaya pada umat, akhir tu azab. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan bila mari azab kami tak ada siapa boleh halang daripada kaum mujrimin. Laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya kana fi qasasihim ibrat, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka ni, kisah-kisah para anbiya ni, ibratun liul albab, ibrah, pengajaran bagi orang yang cerdik. Maka hadithan yufra, cerita ni bukan cerita rakaat, walakin tasdiqal ladzi bayan, tapi sebenarnya cerita yang benar yang sudah ada bersama orang dulu-dulu ni. Wa tafsila kulli syai', dan penjelasan bagi segala sesuatu dalam Quran ni. Wa hudan, petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat kepada siapa? Liqaumin yu'minun, untuk kaum yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis surah Yusuf, surah ajib. Nah, Allah Taala panggil ahsanul qasas. Kita bagi tahu kan? Ajib dalam surah ni, surah ada surah nama suratul qasas. Suratul qasas. Suratul qasas Allah Taala tak panggil ahsanul qasas. Tapi surah Yusuf Allah Taala panggil surah ahsanul qasas. Jadi kalau mana Quran ni,
Kalau ada sebut sikit dah, dia mesti ada kaitan. Mukadimah surah Yusuf kan. Nahnu naqussu alaik, kami cerita pada kamu wahai Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, sebaik-baik kisah. Tentang apa yang kami wahyu pada kamu dalam Quran ni, yang mana kamu tak tahu sebelum ni. Jadi ahsanul qasas ni bila sebut ada sini ada perkataan qasas, dia ada kaitan dengan surah Qasas. Dengan surah Qasas yang kita baca. Dua-dua surah ni di Mekah belakang. Dua di Mekah belakang. Kaitan yang sangat jelas. Kita tengok dia punya tanasub dia kan. Begitu ketara kalau perhati. Kita tengok surah Qasas cerita Nabi apa dia? Nabi Musa alaihissalam daripada kecil sampai dewasa. Ataupun semua tu kisah Nabi Musa alaihissalam. Surah Yusuf kisah Nabi Yusuf belakang. Tak apa. Yang kedua, surah Yusuf. Ibu bapa kan? Siapa dia kecil ni? Ayah dia kecil. Allah Taala gambar kecintaan seorang bapa pada anak. Sehingga tak ada mak dia ni. Akhir bawah tak ada buat kan? Wa rafa'a abawai. Ada dua ibu bapa dia ada. Wa rafa'a abawai. Situ tu pun. Kalau sebut semua ayahmu, ya abati, ya abati, ya abati belakang. Wahai ayahku, wahai ayahku. Ayah pula ya bunayya, ya bunayya. Tak. Dari surah ni, dari surah Yusuf ni. Surah Qasas anak mak ya. Ayah tak ada. Seolah Nabi Musa ni tak ada ayah. Tak semua. Isyarat pun tak ada ayah. Mak ya. Wa wahayna ila ummi Musa. Ya qala ya ibnu Tak. Nabi Harun ayat pada wahai anak mak. Anak mak ke anak ayah. Tak. Ditunjukkan di dalam surah Yusuf ni ayah kecek tak kerinduan ayah. Dalam surah Yusuf ni perpisahan di antara ayah dengan anak begitu lama. Dalam surah Qasas perpisahan di antara mak dengan anak. Tapi sekejap pisah sekejap. Allah nak buat. Dalam surah ni ajib dalam surah Yusuf ni ambil Nabi Yusuf. Tak. Beli Nabi Yusuf ni siapa dia? Al-Aziz, orang lelaki. Wa qala alladhi, berkata satu orang, suami dia tu. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra li imraatihi ni. Tak, berkata isteri suami dia, Al-Aziz. Apa dia? Menteri Mesir ni. Dia berkata pada isteri dia. Ni ajib. Dari surah Yusuf ni, suami kata pada isteri. Suami kata apa dia? Akrimi maswah. Tak, muliakanlah budak ni tak. Asa an yanfa'ana aw nattakhidha walada. Mudah-mudahan dia bagi manfaat pada kita atau kita buat dia anak akak. Dalam surah Qasas, siapa dia kata? Isteri Asiyah kata pada Firaun. Isteri kata pada suami. Kata apa dia? La taqtuluh. Kata yang sama. Tengok, dia punya masafah jauh kan? Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf dengan Nabi Musa ni jauh. Tak, jauh. Berkurung jauh. Dia perkataan sama. Tak. Suami wanita ni kata pada isteri dia apa dia? Asa an yanfa'ana aw nattakhidhu walada. Mudah-mudahan tak dia ni bagi manfaat pada kita ataupun kita buat dia anak akak. Atau Asiyah kata pada Firaun, jangan bunuh dia. Asa an yanfa'ana aw nattakhidhu walada. Kata yang sama. Mudah-mudahan dia bagi manfaat pada kita ataupun kita buat dia anak akak. Ada keserupaan yang sama. Nabi Yusuf difitnah dalam rumah, dalam istana. Nabi Musa difitnah luar istana. Luar istana. Nabi Yusuf difitnah berkaitan dengan wanita. Nabi Musa difitnah berkaitan dengan pembunuhan. Bunuh orang. Tak. Nabi Yusuf pasti dah tak bersalah. Nabi Yusuf tak bersalah. Tapi Allah Taala tadbir ke mana? Masuk penjara bertahun-tahun. Nabi Musa berlaku pembunuhan tu, dia melakukan kesilapan. Dia melakukan kesilapan, tapi dia selamat, tak dipenjara kan. Selamat daripada dipenjara kan. Ajib. Tak. Bila kita perhati, tak nampak keserupaan. Tak. Dalam surah Qasas, dalam surah ni Allah Taala bagi tahu Mesir makmur. Allah Taala atur belakang. Allah Taala datangkan mimpi. Allah Taala ni. Dalam surah Qasas, Allah Taala bagi tahu pada Quraisy. Bagi tahu pada Quraisy. Quraisy kan takut nak beriman. Betul, Quraisy takut nak beriman dengan Nabi SAW walaupun dia tahu petunjuk yang ada. Maknanya dakwah Nabi ni bila turun surah Qasas ni, Quraisy di Mekah ni faham dakwah Nabi.
tapi tak bersedia nak ikut Nabi ni, sebagai Islam sekali tak bersedia nak turut pada Islam. Quraisy jumpa Nabi, wa qalu innattabi'il huda ma akanu taqattam min ardina. Mereka kata, wahai Muhammad, kalau kami ikut petunjuk yang ada bersama kamu, kita ni akan diserai oleh seluruh Arab seluruh aja. Kita dalam bahaya ni, sekejap kita dihapuskan. Betul Allah Taala kata, awalam numakkin lahum haraman aminan wa yujba ilaihi thamarati min kulli syai'. Tengok Allah berkata, bukankah kami yang kukuhkan kedudukan kamu di Mekah ni? Kami yang bawa makanan seluruh hari ni. Kami kukuhkan. Jadi dalam surah Yusuf Allah Taala bagi tahu bagaimana pentadbiran, bagaimana Mesir maju ni. Allah SWT yang tu. Allah SWT datangkan mimpi. Allah SWT datangkan pentadbiran ni sehingga negeri dia jadi makmur. So Allah nak bagi tahu pentadbiran dia. Dua surah ni sebenarnya nak bagi tahu pada kita seperti mana tajuk tamu kita bagi tahu. Tentang apa? Tentang ilmu Allah yang begitu luar biasa. Batu zat yang memiliki ilmu ni, yang tu begini, yang tak ada sia-sia ni. Tak percaya sudahlah. Walaupun kita nampak, tengok tak molek kan? Tengok Allah Taala suruh kita faham hakikat ni. Suruh faham ilmu dia. Tengok ni, tak molek kan adik-beradik dia beci, tahu dia dalam ni apa juga. Nabi Yusuf dibuat dalam telaga. Nabi Musa dibuat dalam laut, dalam sungai. Tu tengok. Nabi Yusuf diambil oleh musafir tu. Nabi Musa diambil oleh pekerja-pekerja istana. Nabi Yusuf berpisah tu oleh perbuatan siapa dia? Adik-beradik dia. Adik-beradik dia memisahkan daripada ayah dengan anak ni. Nabi Musa ni yang menyatukan mak dengan anak ni siapa dia? Kakak dia. Adik-beradik dia. Ajib. Sama Kita tengok kalau perhati sebenarnya memang kalau perhati lagi ni kita nampak lebih kurang gini. Kalau perhati tak sekali ajib. Cuma tajuk utama dia tetap sebenarnya Allah Taala nak bagi tahu seperti mana tajuk asal surah Qasas dengan surah ni. Surah Qasas Allah Taala nak bagi tahu, Allah Taala tunjuk lagi mukadimah lagi. Allah Taala bagi tahu wa nurid annam. Kami nak tunjukkan. Kami nak tunjuk pada Firaun, pada Haman bagaimana kami tadbir. Dia nak tunjuk pada kita, nak buat waham yang ada pada Quraisy. Benar surah tu dia turun, Nabi baca pada Quraisy. Supaya waham pada Quraisy tu, kalau ikut Quran, ikut Allah SWT, bahawa Quraisy faham tak? Semua Arab akan serai, semua ajam akan serai. Maka akan binasa Mekah ni. Itu dia punya waham. Seperti mana kita waham sekarang ni. Kalau kita taat perintah Allah, maka kita akan bahaya. Kita taat sunnah Nabi, kita akan bahaya. Semua kita diuji. Sebab tu Quran ni ajar pada kita perkara ni. Dan surah Yusuf ni ajar pada kita bagaimana semua, bagaimana ilmu Allah tadbir. Nampak zahir, nampak tak molek. Nampak adik-beradik dia beci, Nabi Yusuf dibuat, nampak dia jadi hamba, nampak di penjara, nampak di petenah, nampak macam-macam, tak molek. Sebenarnya kebaikan yang sangat banyak. Sebab apa? Ni berlaku dengan perintah Allah. Apa banyak kan? Kalau perintah Allah tu jelas, cakap kita nak ragu-ragu. Allah suruh. Sepatutnya Allah Taala cerita lagu ni nak suruh kita yakin bahawa bila benda ni kait dengan perintah Allah, kita tak peduli dengan siapa-siapa. Ni perintah Allah ni. Dalam perintah dia ada kudrat Allah. Bagaimana kita bagi tahu semua zikir-zikir Allah SWT, amalan-amalan dia sabit dengan wahyu ke tak? Semua ada apa dia? Ada bantuan Allah SWT. Lebih lagi dalam perintah Allah. Hadis dalam Musnad Ahmad, hadis sahih. Enggak berkenaan dengan apa bila Allah Taala jadi ke bumi ke dia tak stabil mula. Maka Allah SWT pasak kan. Wa arsaha bil jibal, Nabi bagi tahu. Lalu Allah Taala pasak bumi ni dengan bukit dengan gunung, baru jadi kemah ni. Jadi kemah ni. Maka malaikat tanya, ya Allah, ada lebih hebat lagi daripada gunung? Allah kata ada. Yang lebih hebat daripada gunung, besi. Tak. Maka malaikat tanya, ada lebih hebat daripada besi? Ada lebih hebat. Api lebih hebat daripada besi. Ada lebih hebat daripada api? Ada. Air lebih hebat daripada api. Ada lebih hebat lagi daripada air? Ada. Angin lebih hebat lagi daripada air. Ada lagi lebih hebat daripada angin. Tengok Allah SWT punya, ada hamba aku yang mukmin, yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu. Ni kekuatan sedekah. Kekuatan sedekah ni, sedekah ni perintah Allah. Allah Taala nak bagi tahu pada kekuatan sedekah ni lebih hebat daripada angin, api, air, besi, apa. Ini perintah Allah. Sebab tu orang mukmin, Nabi bagi tahu begini untuk masuk ke dalam hati kita ni, bahawa dalam perintah Allah SWT mana orang tak boleh nak gugat kita. Daripada pemerintahan kau ada sudut hudud, kau ada sudut jenayah, kau ada sudut ni, walaupun zahirnya nampak rugi. Seperti mana nampak rugi kan? Oh ni tak ada. Kalau kita putus asa Nabi Yusuf ni bertahun-tahun dari penjara ni kau. Apa ya Allah? Lagi tak faham. Ini orang depan kita ni. Orang yang mana diuji oleh Allah SWT bertalu-talu, kecil dia mau buat. Orang kalau kita boleh waktu dia drama dah ni. Dah, buat dikir barat lagu kita sedih, buat lagu sedih benar ni lagu ni. Dah, lagu sedih dikir barat kita ni. Dah. Kecil adik-adik beci. Tapi tengok ni mukmin. Allah Taala cerita pada kita. Dia tengok bagaimana pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan takwa dia sabar tak. Bila siapa masalah nak akak, Allah Taala boleh akak. Sebab kita tak perlu fikir.
Orang kita perlu fikir sepatut kita ni sebagai hamba, kita kena ni Allah Taala cerita tentang dia. Lepas ni dalam Quran Allah Taala bagi tahu kita sebagai hamba. Hamba ni ikut sebenarnya. Kita tak perlu bijak. Tak, sebab tu Nabi suruh jelas perkara ni. Sebab tu kita tak boleh ubah. Sebab tu dakwah ni, kerja agama ni, dia bukan kerja kita. Bukan kita buat agama ni milik kita. Bila keadaan lagu ni kita kata masalah agama, takut jadi fitnah pada agama, maka kita langgar perintah Allah. Mana boleh, itu bukan hamba tu. Kita tak kenal kita siapa dia. Hamba ni dia buat seperti mana tu dia buat. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang Mekah minta pada dia, wahai Muhammad, iti bi Qur'anin ghairi hadha, wa mai Qur'an lain lah. Laula jtabaitaha, tak boleh ngejah ke? Dak orang Mekah suruh hijah. Dak wahyu ni, dak kalau ialah Tuhan tak boleh mari pun ada ni, wahyu dia ni ejah sikit. Ejah sikit. Iti bi Qur'anin ghairi hadha, au badil. Dak Nabi kata kau, kul ma yakunu li an ubadilahu. Mana mungkin ubah perintahku. Dia konsisten. Nabi kita, Nabi Nuh kita dengar, Nabi Nuh kita juga. Mayusuruni minallah in asaitu. Siapa dia dapat tolong aku daripada azab Allah sekiranya aku derhaka. Semua ni para anbiya cerita pada kita kebesaran perintah-perintah Allah SWT. Mereka tak akan ubah. Kalau tidak buat agama, Allah nak cerita dia gini, begitu hebat dia tarbiyah belaka, tiba-tiba kita boleh bijak diri, boleh langgar perintah dia. Gapo dia? Uji gapo dia lagu tu? Dia uji tengok Nabi Ibrahim tak tergugak kan dengan perintah Allah. Lagu mana kan? Siqah pada Allah. Semata-mata kerana perintah Allah SWT. Dia baguslah hamba. Hamba ni kecil tu dia nak. Dia tak bijak sikit apa. Dan utusan gitu Rasulullah. Apa dia Rasulullah? Utusan Allah. Utusan ni dia tak kecil daripada modal sendiri. Dia kecil kepada dia? Daripada Allah SWT. Daripada Allah SWT. Dia bukan kata dia tengok bila nak kisah utus dia, tengok keadaan lagu lain dah. Tak ada nak rakyat ni harus benar gini ni. Dia pula bijak. Mana boleh? Itu bukan utusan. Dia tu bukan hamba. Tak. Kita ni, kita tak jelas kita ni siapa dia. Kita buat agama ni macam hak kita semua Tuhan juga, kita ubah. Ni orang panggil arbab min dunillah ni. Ulama-ulama ni dia tak jelas sebenarnya. Dia tak jadikan sebagai hamba. Allah SWT datangkan kisah-kisah begini, ayat-ayat begini supaya kita perhatian. Supaya kita faham. Ajib pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ni sebenarnya bukan kisah Nabi Yusuf. Kisah kita gitu juga. Kisah setiap daripada kita ni. Allah yang tadbir dia. Allah buat dia begini, Allah buat dia gini. Di sebalik tu ada Allah belakang. Dia hakikat sebenarnya Allah Taala cerita ni nak suruh kita sikah dengan perintah dia. Sebab perintah dia berdasarkan ilmu dia. Ni ujian. Sebab tu kita kena buat usaha sungguh-sungguh. Kita kena sebenarnya. Sebab tu kena kecil tentang Allah. Tak kena banyak kecil tentang Allah SWT, tentang kebesaran Allah SWT, tentang ilmu Allah SWT. Dia kita nak tolak perintah Allah tu, kita kena khabar ni. Perintah daripada siapa? Seperti mana kita khabar kan? Orang rasa besar kan? Rasa besar arah daripada siapa dia? Oh, dia rasa besar. Sebab tu dia begitu jujur sungguh. Sebab apa? Mari tu dia rasa besar perintah tu. Sebab tu dia jujur. Tapi kalau perintah Allah tak ada rasa besar, tak ada rasa gapo tu. Tak ada rasa gapo. Daripada Nabi tak ada rasa gapo ni bahaya. Sedekah Allah Taala cerita pada kita gini sebenarnya. Kalau tidak buat gawan, detail itu Quran dak cerita tentang Allah SWT, ilmu dia, kudrat dia. Dak tiba-tiba kita boleh buat macam sama-sama kita. Jadi tak ada hikmah dia. Dia tujuan ke apa? Dan orang Mekah tak boleh nak primer tu sebab kerana waham ada pada kita ni. Tak. Waham dia tu memang waham dia realiti, kita bukan kata waham kosong-kosong gitu tu. Tak. Memang pun kalau bila umat ni mula nak ikut perintah Allah SWT, akhirat Allah Taala nak tengok, nak uji secara mana? Tak nak uji. Seperti mana Allah Taala uji para sahabat. Tapi jaminan daripada Allah SWT. Jaminan dia. Itu nak yakin. Sebab tu dia tak pandai. Sebab tu Quran ni dia bukan maklumat gini. Dia satu kita faham lagu ni kan. Lepas tu kita nak biar masuk dalam ni, kita kena gerak pula. Kalau kita faham lagu ni, lepas tutup pani gak, kena colek malam ni tak ada apa-apa. Dia hilang gitu. Tak. Lama-lama jadi rutin kita bahaya juga kan. Tak gerak. Sebab tu kita kena banyak istighfar. Dalam kita ni kita dah rasa amal ma'ruf nahi munkar kan. Bukan kerja kita. Kita dah selesa dengan nafsi-nafsi. Kita kena sindrom tu. Kita kena penyakit. Sebab tu 10 akhir ke dah. Kita kena etika, dak muhasabah banyak, istighfar banyak, dak tahan diri. Dak. Sebenarnya kita ni betul-betul dak hamba Allah. Seperti mana kita ayat alhamdulillah rabbil alamin, zikir alhamdulillah. Kita disaksi kita ni milik Allah kan. Allah Taala kita baca surah Taubah kan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Taala telah beli dah dia orang mukmin. Dah. Kita telah jual dah. Abu Bakar dalam khutbah dia kan kalau baca sentiasa ingat kepada para sahabat. Dah. Gapo dia? Dah. Kita kena sempurnakan perjanjian yang kita telah buat dengan Allah SWT, iaitu kita telah jual diri kita pada Allah
Kita telah jual dengan apa benda yang mana yang fana ditukar benda yang kekal banyak. Panah sedikit. Baki umur kita dan jasad kita. Sikit lah. Tak baki masa kita tak tahu berapa lama lagi tak nak bagi, tak tahu. Tak. Kalau dia yang menipu tu, kalau mati umur 61 setahun tak lama. Dia nak pergi akhirat lebih dekat lagi. Tak 40, umur 50 mati. Sekejap lagi. Kalau dia nak dunia ni dia nak tinggal dah. Balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena buat persiapan sungguh. Tak. Kita kena sindung ke apa? Tengok orang tak semaya tak apa, tengok orang tak aurat tak ada surga apa, kita rasa pakai tanggungjawab kita. Dan kita kena ambil tanggungjawab belakang. Kita kena kita istighfar dulu. Tak. Doa pada Allah SWT bagaimana biar guna kita masa kita ni untuk jadi asbab hidayah pada orang lain. Pada orang lain. Istighfar kita pakat, kita ada mesyuarat. Kita boleh mesyuarat. Tak, kita jadikan khijah. Jadi khijah. Mula mana? Mula kita boleh mula. Kita ada semaya, pas semaya mula. Cari. Tak, kita sekali lagu mana nak buat dulu? Lagu mana nak pujuk orang? Ya jumpa orang, ya masalah benar dari dakwah ni payah ni. Program dakwah orang suka belakang, program syamuh untuk dakwah. Tak. Kecek nak lagu mana dakwah, mari lagi. Tapi bila nak dakwah tu, orang tak sedia. Nak pergi dia tak sedia. Nak pergi tak sedia. Ni payah. Tak, sebab tu kita kena hidup kayak mesyuarat kita. Tak, buat lagu mana? Tak, kalau setiap daripada kita jumpa orang tak buat keputusan tak. Setiap hari jumpa seorang tak apa dah. Seorang. Siapa kita target siapa? Tak, 2 orang ke, seorang ke, 3 orang ke. Tak kemampuan kita dah. Tapi mula kita gerak. Tak. Ajak dia minum air, ajak minum. Dakwah. Bukan kata pergi pakai rumah dia, pergi mari mai dia mau tak mari mai. Bukan gitu. Dia support kita juga. Ajak minum air dulu. Tapi kita ada fikir. Dari mana tengok jiran kita, tengok orang kampung kita, tengok masyarakat kita, tengok adik-adik kita, tengok semua orang. Tak. Tapi benda ni berat. Ni nubuah ni. Ni kerja nubuah. Tentu dah kerja paling besar sekali. Allah Taala cerita pada kita kan, ni kerja Nabi. Dan Allah Taala cerita kisah Nabi Yusuf ni semata-mata untuk pujuk Nabi ni. Kisah surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf kita baca ni sebenarnya atas dasar perkara ni. Atas dasar dakwah. Sebab tu kalau kita sekadar mari tadabbur, mari daurah ke tak. Pasti kita tak buat kerja ke tak. Kita akan natijah tak ada, tak berubah juga. Tak. Orang berkata, tak mari daurah pun kita juga serupa telaya juga. Sebab telaya berubah bagi dalam memanglah kita berubah dah. Tapi kesan daripada ni kita gerak. Hidayah hak ni batil dia akan tahu bila hak gerak. Hak tak gerak, Allah Taala gambar idza ja'al haq fazaqal batil. Bila hak tu bergerak. Masuk surah Ar-Ra'd. Ajib. Lepas surah Ar-Ra'd surah Ibrahim. Kita lalu Yunus, Hud, Yusuf. Sepatut Ibrahim lah straight nama Nabi, tapi Allah Taala letak Ar-Ra'd. Letak surah Ar-Ra'd. Dan Ar-Ra'd pun ajib. Ar-Ra'd ni apa dia? Guguh. Ar-Ra'd ni dan surah ni surah Madaniyah. Dah. Surah Isra mula, surah Isra, surah Yusuf dan surah Yunus. Hud, Yusuf ni Mekah belakang. Sini Ar-Ra'd surah Madinah. Lepas ni Ibrahim Mekah pula. Tengok Allah Taala tu. Nah, jadi hubungnya surah Ar-Ra'd ni dengan surah Yusuf lagu mana? Hubungnya surah Ar-Ra'd dengan surah Ibrahim lagu mana? Ya sepatut kalau Nabi Ibrahim surah Ibrahim lalu kan kita nampak dah insijam tu Nabi Ibrahim dah Yunus, Yusuf, Hud, Yusuf, Ibrahim. Tapi tidak Allah Taala sengaja dengan Ar-Ra'd. Baru Ibrahim. Wajib. Surah Ar-Ra'd ni dia macam dengan jumlah mu'taridah, pencelahan ilahiyah. Dia kadang-kadang jumlah mu'taridah ni bahasa Melayu ke apa je ke? Jumlah mu'taridah, pencelahan ilahiyah. Dia bahasa Melayu kan? Kalau novel tak? Kita tulis novel, baca buku novel kan? Tiba-tiba penulis bila dalam novel tu cerita tak buat perjumpaan dekat Lundan. Tak, Lundan. Ataupun kapal Lundan lah. Jadi cerita tu tak ada kaitan dengan ni. Penulis tu nak jelaskan Lundan ni mana, tak Lundan ni mana. Tak, maka penulis tu dia akan buat tanda senggih tu dia akan cerita. Tak. Mana cerita penulis tu royak tu jumlah mu'taridah dia tidak ada kaitan dengan apa yang berlaku dalam novel tu. Dari novel tu dia panggil jumlah mu'taridah dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil ke apa? Panggil ke bahasa Melayu? Pemerian. Pemerian. Itu istilah dia. Tak masuk kita. Tak. Kita ingatkan ada istilah jenis ni. Mana tu pemberitahu daripada pengarah tu dia buat pemerian gitu.
Tak ada dialog apa, dia panggil mana pengarang itu mencelah, kita bagi penerangan. Kita nak bagi tahu tu tapi tu jumlah mu'taridah tu kita kata. Jumlah mu'taridah. Ada yang mana Allah SWT celah dari ayat Quran. Banyak dalam Quran ni jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah bila tuan-tuan tengok terjemah, tuan-tuan tak faham. Dia tak ada kaitan dengan seperti tiba mari tengah-tengah harap. Tak faham. Itu biasanya jumlah mu'taridah. Jadi kita jadi pening tu. Kalau kita tahu ni jumlah mu'taridah, kita buai sekejap, kita sambung sebelum dah selepas tu kita nampak gambar baru kita nampak. Jadi sebagaimana ayat ni ada jumlah mu'taridah, surah pun ada jumlah mu'taridah juga. Jadi surah Ra'd ni surah mu'taridah lah. Surah mu'taridah kita kata. Kalau tidak dia sambung daripada Yunus, Hud, Yusuf, kemudian Ibrahim. Ar-Ra'd ni bapa mari celah gini sebab benda penting lah. Satu dah kalau mari celah tu surah ni kena duduk sini juga walaupun pernah surah ni Madinah. Lain Mekah tengok Allah Taala surah. Yunus Mekah, Hud Mekah, Yusuf Mekah, Ibrahim Mekah. Tiba-tiba hari ni sore Madinah. Allah Taala tak sini. Mesti ada benda. Susunnya daripada awal ni memang banyak hikmah. Bukan saja Quran. Sebab susunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala namakan surah ni surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ni apa dia? Guru. Bunyi guru. Ada guru. Bunyi guru. Ar-Ra'd. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Dah ambil daripada perkataan tasbih. Bunyi guru tu tasbih para malaikat. Tasbih para malaikat. Ada tasbih para malaikat. Dia Ra'du juga kinayah bagi apa dia? Dia bagi Quran. Bagi Quran. Ada Quran tentang apa dia? Kekuatan yang ada pada Quran. Kekuatan yang ada pada Quran. Seperti mana kekuatan guru. Seperti mana kekuatan guru. Mana Quran ni perlu di apa dia? Diberitahu. Sampai sini kan? Sampai surah Yusuf ni. Yusuf ni Allah yang terbit ilmu Allah nak bagi tahu semua ni tentang ilmu Allah. Ilmu Allah kemudian dari Quran. Dan Quran ni digambarkan dengan surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Mana surah Ar-Ra'd sebenarnya kinayah atau kembali pada Quran lah, tuju pada Quran. Sebab dalam surah ni bagi tahu satu ayat yang sangat hebat. Walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta. Ni Allah Taala bagi tentang sifat Quran. Kalau ada satu kitab yang mana boleh Allah bagi tahu boleh merobohkan gunung, boleh belah bumi, dan boleh menghidupkan orang yang telah mati. Tak ada kitab ni dah. Bayar dalam surah ni Allah SWT akak begitu hebat sekali. Tak belum kalau surah Isra sebelum ni, kalau ikut turutan nuzul kan, Allah Taala begitu kalau manusia dan jin berkumpul untuk datang ke seperti mana Quran, mereka tak akan mampu datang kan. Walaupun mereka bayar. Ajib. Jadi kita gabung dalam surah Isra, gabung dalam surah ni. Bila Allah Taala gambar kita dalam Quran, tiba-tiba kita rasa Quran gitu ya. Perintah Allah Taala boleh. Ya Allah pencipta langit bumi cakap dengan begitu sekali, dengan takkid, dengan bersumpah, dengan begini. Tiba-tiba tak. Bila mai keadaan tak payah buat. Bila mai keadaan, tak. Sebab tu dia lu kita salah kan. Lu kita jiwa kita tu salah dengan tiba-tiba. Sebab tu dia kena mari ikut kebesaran Allah SWT, keagungan Allah SWT, baru kita terima ni kan tak? Baru dia nampak. Nak tolak tepi tu seperti mana kita rasa besar terhadap dunia kita lah. Tak. Cuma sebab kita tak nampak. Sebab tu akhirat dia berhajat pada imaniat pada Allah SWT. Jelas akhirat ni. Kita tengok sikit surah Ar-Ra'd tu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'd. Alif Lam Mim. Ni tambah sikit huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Mula pun dengan Quran. Itulah ayat-ayat yang sangat jelas dalam sebuah kitab. Wallazi unzila ilaika min rabbikal haq, yang mana kami turunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu dengan penuh kebenaran. Tapi kebanyakan manusia ni tidak mahu beriman, tidak mahu patuh. Allahul ladzi, cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita tentang kitab dia, cerita tentang dia. Yang menurunkan kitab ni siapa dia? Min rabbikal haq, daripada Tuhan kamu dengan penuh kebenaran ni siapa dia? Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amad. Dia yang meninggikan langit-langit tanpa tiang, tanpa dengan kudrat dia. Dak 500 tahun perjalanan. Ibnu Mas'ud bagi tahu daripada bumi ni langit pertama ni 500 tahun perjalanan tinggi naik. Perjalanan lagu mana wallahu a'lam. Tak tahu perjalanan lagu mana. Tapi 500 tahun ni payah. Tak betapa tingginya langit. Ada 500 tahun perjalanan dia punya langit pertama, baru langit pertama tu. Dia Allah Taala bagi tahu tanpa tiang, tak ada tiang.
summa stawa 'alal arsy. Kemudian sekali lagi, kemudian dia istawa 'alal arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Wa sakhkhara asy-syams, Allah SWT berada di atas arasy, mentadbir dengan sempurna matahari, bulan, kullu yajri li ajalin musamma. Semua ni bergerak di atas satu tempoh yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Begitu juga dia memerintah dengan sempurna segala perintah dia, yudabbirul amr. Lepas tu istawa kan, mesti lepas tu ada taskhir, lepas tu ada tadbir, lepas tu ada sama ada ilmu ataupun pemilik. Sebab tu istawa sini dengan makna apa dia? Dengan makna tamamut tadbir. Ini sebab Asy'ariyah. Tamamut tadbir, tamamul milk, tamamul milk, tamamul ilm. Mesti sebab ayat lepas ni sekali tu kita tengok sama ada Allah Ta'ala bagi tu cerita kejadian langit-langit dan bumi, kemudian lepas dia apa dia? Tasghir. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kemudian yudabbirul amr, yufassirul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum. Mesti ada perkara-perkara begini. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah yang meninggikan langit-langit tanpa tiang belakang. Dan dialah yang tadbir segala ni. Matahari, bulan dan semua ni bergerak dengan tempoh yang telah ditentukan oleh Allah. Dia yang tadbir dengan sempurna segala sesuatu. Dan dia yang menjelaskan ayat-ayat dia, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan kamu tetap berjumpa dengan Allah SWT, kamu yakin. Kamu yakin. Jadi istawa situ nak faham dia kena tengok ayat selepas dia. Kita boleh faham dengan ayat dia sendiri. Seperti mana kita baca hadis Nabi kata, hatta yastawiya apa? Qa'iman. Dia mesti ada lepas kata apa dia. Sehingga sempurna diri, sehingga sempurna rukuk, hatta yastawiya raki'an. Sehingga sempurna rukuk. Kalimah dia sendiri tak ada. Sempurna tu bagaimana? Yastawiya. Kalimah istawa ni dia ada makna sempurna. Sempurna gapo dia? Tengok ayat sebelum dan selepas dia, gapo dia tajuk dia kecek tu. Kalau kecek tentang pentadbir, sempurna pentadbir. Kalau kecek tentang ilmu, sempurna ilmu. Kalau kecek tentang pemilikan, sempurna tentang pemilikan. Maknanya sempurna. Maknanya sempurna. Dia tidak ada makna duduk, dia tidak ada makna istiqrar, dia tidak ada makna menetap, tak ada. Makna kita kata atas arasy tu bukan daripada istawa, makna atas arasy tu alal arsy. Makna atas arasy tu daripada ala tu sendiri. Daripada dia Allah SWT alal arsy. Itu sepakat nas Quran, tak ada orang boleh nafi dah. Cuma hadis Ibnu Mas'ud tu Nabi bagi tahu kan, apa yang dia katakan Ibnu kamu kena fasaddiquh, Nabi kata. Kamu kena membenar. Itu perintah Nabi. Apa saja mai daripada Ibnu Mas'ud, kita kena terima. Bahaya daripada kita nak terima kaul sekarang ni kan tak? Ajib sekarang ni. Sebenarnya kaul Allah alal arsy, Allah di atas arasy ni, ini kata-kata daripada Asy'ariyah. Kata-kata Abu Hasan Asy'ari, kata-kata daripada Imam Baihaqi, kata-kata daripada Bakilani. Ni anak murid Abu Hasan Asy'ari belakang ni. Tak, kemah-kemah belakang ni. Ini kata-kata Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah dia terbahagi pada dua juga. Hok dulu dia hok kemudian. Hok kemudian ni tak, mula-mula dia ambil daripada Allah SWT fi kulli makan. Tak, daripada Jahmiyah. Tak. Orang duk kritik, dia tukar pula. Dia sekarang dia kata apa dah? Allah SWT laisa dakhil wa laisa kharij. Ni perkataan ni tak tahu mai mana. Macam mana kita nak pegang perkataan ni? Perkataan mengatakan Allah SWT bila tanya mana, Allah SWT tidak berada di dalam Allah, Allah Taala tidak berada di luar Allah. Tanya mana Allah? Allah tak ada dalam Allah, Allah Taala duduk di luar. Itu perkataan sekarang ni. Sekarang digemar-gemburkan sekarang ni. Begitulah. Tak. Begitu. Kita nak pegang perkataan ni tak ada sandaran daripada salafus soleh, tak ada. Ni orang kemudian orang zaman kita ni. Dapat kita nak buat daripada perkataan para sahabat, perkataan daripada tabi'in, tak padan. Tak padan. Sebab tu sesuai dengan Quran juga. Allah SWT ni alal arsy, di atas arasy. Tak, seperti mana hadis Ibnu Mas'ud. Tak. Mauquf dengan sanad yang sahih. Mauquf Ibnu Mas'ud ni kata-kata daripada Ibnu Mas'ud hadis Nabi dah, sebab benda lagu ni bukan kecek daripada ilmu dia sendiri, tertudah. Tak, tertudah. Kita tak mari sanad daripada Abu Daud tu, sebab dari sanad Abu Daud hadis yang sama tu dhaif dalam Abu Daud. Hadis yang sama tapi sanad Abu Daud dhaif. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai, tak boleh buat hujah lah. Sebab Imam Bukhari pun bila sampai ayat ni kan dalam surah Araf, Imam Bukhari ambil asal daripada Ibnu Mas'ud, ta'liq dia ambil asal daripada Ibnu Mas'ud juga. Sebab dengan sanad yang sahih. Jadi perkataan Ibnu Mas'ud, langit bumi dengan langit 500 tahun perjalanan, atas langit pertama, langit kedua 500 tahun perjalanan, sehingga atas langit ketujuh tu ada kursi.
Di atas kursi ada air. 500 tahun berjalan di belakang. Di atas air itu ada arash. Dan di atas arash tu ni Ibnu Mas'ud bagi tahu. Wa fawqal wallahu subhanahu wa ta'ala fawqal arsh. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arash. Nak tahu dah kabar dah. Nak terima atau terima kan dia, kita tak pakai semata-mata kata-kata kaedah yang dibuat oleh manusia. Tak, kita nak tolak, tak sandar apa yang mari daripada sahabat, daripada kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pandai. Tak pandai. Dia tetap laisa kamitslihi syai'. Tak, laisa kamitslihi syai'. Arash. Arash ni ke mana arah? Dia ingat arah ni. Arah ni makhluk paling besar sekali. Tak ada dah. Lepas arah ni tak ada dah. Dia atas sekali, besar sekali daripada mana apa dia? Air nak dibandingkan dengan arash. Kursi nak banding dengan arash tu seperti mana satu cicing letak tengah pada pasir. Ayat kan? Semua tak arah. Dia Allah semua atas arash. Allah semua. Kalau langit, kalau daripada kursi, daripada air kepada arah 500 tahun perjalanan, daripada arah yang Allah SWT tak tahu. Wallah, kita tak tahu. Kalau Jibril pun tak boleh nak hampir dengan Allah SWT kerana nur. Lepas tu arash makhluk ni nak sentuh dengan Allah SWT. Mana boleh? Mana boleh? Tak. Dia ada nur lagi. Dia ada nur lagi. Itu kita tahu. Itu Ibnu Mas'ud tak bagi tahu, Nabi pun tak bagi tahu. Daripada arash pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia yang maha tinggi. Dia yang maha tinggi. Tapi Ibnu Mas'ud bagi tahu, wallahu fawqal arash wa huwa ya'lam ma kuntum ta'malun. Ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala di atas arash, dan Allah Taala tahu apa yang kamu buat, apa yang kita buat. Itu ilmu Allah Subhanahu. Dan ini pentadbiran Allah Subhanahu. Allah Taala bagi tahu dia yang jadikan 7 petang langit ni tanpa dia, kemudian dia bersewa di atas arash, dia yang mentadbir dengan sempurna. Matahari, bulan, semua bergerak ni satu tempoh dia yang tentukan. Dia yang mentadbir segala sesuatu, dia yang menjelaskan ayat-ayat dia supaya kamu la'allakum biliqa, supaya kamu yakin bahawa satu hari nanti kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang kudrat Allah, tentang kehebatan Allah. Sambung lagi, huwallazi maddal ard. Dia yang apa menghampa bumi-bumi ni. Dia yang jadikan di atas bumi ni ada gunung ganai, dia ada sungai-sungai. Dia yang keluarkan daripada bumi ni buah-buahan. Dia yang jadikan segala sesuatu ni ada pasangnya dia. Yughshil lailan nahar. Dia yang apa jadikan malam dan siang, ubah malam dan siang. Inna fi dzalika laayat. Demikian itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun. Dan di bumi ni Allah Taala bagi tahu tempat-tempat yang mana berhampiran ni kebun-kebun daripada anggur, tanaman, tak seperti mana padi, gandum, kurma, sinwan dan wairus. Kurma yang mana jenis batai ataupun jenis satu tempat ada 2 pohon. Allah bagi wair sinwan yusqa bima'in wahid. Semua tu diberi minum daripada air yang sama, tapi wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Tapi kami lebihkan sebahagian pada sebahagian lain dari sudut rasa. Dari sudut rasa. Inna fi dzalika laayat. Demikian itu tanda kebesaran Allah liqaumin yaqilun. Kemudian Allah Taala kritik manusia. Wa in ta'ajab fa'ajabun qauluhum. Allah nak kritik manusia ni. Kalau kamu rasa pelik, Allah bagi tahu berkenaan dengan perkataan manusia. Perkataan apa dia? Bila mati hidup semula. Tak. Inna la fi khalqin, jadi kita akan jadi, bila kita mati, kita jadi tanah. Adakah kita akan jadi makhluk baru? Tak. Tulai-tulai baru, kulit-kulit baru, tubuh-tubuh baru. Kalau kamu rasa pelik ke apa dengan kejadian Allah Subhanahu Taala jadi tadi dengan langit bumi tu, maka kamu rasa pelik dengan manusia kecil lagu ni. Ajib Allah Taala ayat. Contoh Allah Taala cerita tadi kan, Allah jadikan langit tak ada tiang. Allah yang terbit belakang. Allah jadikan daripada air yang sama, buah-buah yang ada, bumi yang sama tapi rasa berlainan. Tak, berlainan semua. Kalau kamu rasa pelik dengan semua kejadian Allah ni, hendaklah kamu rasa pelik dengan satu orang yang kecek. Dia kata apa dia? Bila mati hidup semula, jadi tanah, hidup semula. Pelik lagi kecek lagu ni. Tengok Quran bawa kita lagu satu keadaan yang mana untuk hilang kita punya waham tu. Kita nak main sore ni. Tak. Hidup semula kita. Kita duduk sumak gini jadi sumak kita. Sebab tu fikir kejadian yang hebat-hebat ni, mana kalau kita rasa pelik ni, pelik. Bercakap pai lagu ni lagi pelik lagi. Bercakap pai bagi tahu kalau mati hidup semula ni, dak hancur lebur ni, Allah ni bangkit semula. Tak. Ni pelik lagi. Ulaika, itulah orang yang kufur dengan Allah SWT. Itulah orang yang mana balik akhirat ni dia tak belenggu di atas leher mereka. Itulah orang yang mana Allah Taala bagi tahu masuk neraka sekali dengan gerai dan mereka kekal dalam. Kita sambung insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyi rasulullah. Alhamdulillah.